Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Industri aero angkasa merupakan bidang keutamaan baru bagi negara dan potensi aero angkasa ia akan membawa pelaburan berbilion ringgit kerana industri ini sedang pesat membangun ataupun begitu rancak kembali untuk pulih semula selepas COVID-19 dan Malaysia khususnya negeri Selangor kerana ada prasarana infrastruktur yang baik berkaitan dengan industri aero angkasa ini perlu merebut peluang ini. Dan bagaimana perancangan Kerajaan Negeri Selangor khususnya untuk menjadikan Subang sebagai satu tapak hub Skypark yang real, benar-benar menepati Skypark itu. Jadi 2 tahun sudah berlalu, mereka menganjurkan satu event ataupun acara yang berskala besar untuk menjadikan Selangor sebagai satu hub aero angkasa, iaitu Pameran Udara Selangor ataupun SAS, Selangor Aviation Show. Jadi edisi ketiga untuk 2023 akan berlangsung dalam beberapa bulan akan datang ini, iaitu pada 7 hingga 9 September 2023 kalau saya tidak silap. Jadi sasarannya begitu besar. Jadi saya perlu menanyakan soalan-soalan sebegini kepada orang yang benar-benar menjuarai Selangor Aviation Show ini. Jadi saya perkenalkan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, Esko Industri dan juga Perdagangan Negeri Selangor. Apa khabar YB? Baik, Datuk Teng sihat ya? Sihat. Jadi kerana kita sedia maklum bahawa Selangor ini memang the front runner ataupun berada di hadapan dalam mengemudi industri aero angkasa di negara kita. Bukan perkara baru. Kalau saya ni dah hampir nak masuk usia 50 tahun, saya ingat lagi lapangan terbang antarabangsa Subang itu menjadi landmark bagi Malaysia. Kerana sebelum KLIA ada, itulah yang dah pernah kita nak pergi ke luar negara, pergi Sabah dan Sarawak ataupun Semenanjung, di situlah kita menaik kapal terbang. Dalam masa yang sama, di Subang juga menjadi hub untuk industri MRO. Kapal-kapal besar datang untuk repair dan juga lakukan pembaikan dan sebagainya. Ada jumbo jet, ada dari luar negara, bukan mas saja ketika itu. Jadi adakah ini merupakan kesinambungan sejarah lama Subang dan sekarang dipanggil Skypark dengan adanya Selangor Aviation Show ini dah masuk tahun ketiga jika tidak silap YB. Mungkin Datuk nak mulakan mengapa ini penting untuk Selangor? Sebenarnya untuk industri aero angkasa ini terdapat sekarang ni 67% daripada aktiviti untuk Malaysia ini bertumpu di Selangor. Sebab kita ada latar belakang sejarah yang panjang. Jadi dikatakan kesinambungan itu memang betul lah. Sebab kita ada infrastruktur yang sedia ada, yang masih lagi berfungsi. Masih jet masih boleh lagi mendarat dan berangkat. Sementara itu pengalaman yang dikumpulkan industri ini, mereka masih kepakaran itu masih berada di situ. Kemahiran. Jadi sebab itulah kita merasakan potensi ini hendaklah kita juga menggunakan yang sebaik-baiknya. Saya selalu gunakan bahasa Inggeris itu unleash potential. Potensi itu ada, tapi macam selama ini perlahan terikat, tertekan. Maka kita melepaskan ni. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kalau dalam rantau ini, kalau kita lihat khususnya dalam aero angkasa, khususnya untuk penerbangan am ataupun general aviation, itu kita mempunyai potensi yang amat besar untuk menjadikan Subang sebagai hub untuk rantau bukan sahaja ASEAN tapi rantau Asia Pasifik. Bayangkan. Itu kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, memang di Singapura, serta sekarang ini dia adalah yang utama. Tapi kalau kita lihat potensi kedua tempat ni, pertama ni kita mempunyai ruang. Kita masih banyak ruang lagi. Berbanding dengan mereka terhad. Mereka terhad. Dari segi kos operasinya masih affordable, masih jauh lebih rendah. Dari segi kumpulan yang kita punya talent pool kita, kemahiran yang ada, yang pelatih yang baru, kita mempunyai cukup besar. Kolam kita cukup besar. Jadi sebab itulah kalau kita gunakan yang baik, kita merancang yang baik dan kita melaksanakan yang baik program-program kita, sudah tentu kita mempunyai harapan yang amat cerah untuk mendahului negara-negara lain dalam rantau ini untuk menjadikan Subang ini sebagai hub penerbangan am khususnya. Mungkin ramai di luar sana, Datuk, penonton Astro Awani pada malam ini tak sedar
bahawa pameran udara Selangor ataupun Selangor Aviation Show ini dah masuk tahun ketiga. Mungkin Datuk nak ceritakan sedikit latar tentang SAAS ni. Ya, sebenarnya kita merancang sebelum COVID lagi. Iaitu mungkin dalam 2018 2019 awal lagi. Kita merancang. Tapi apabila berlakunya COVID tu dia tergendala sedikit. Tapi kita lepas tu kita mengambil keputusan berani. Kita walaupun dalam keadaan bukan semua sempadan negara dibuka, kita dah mulakan pada tahun 2021. Itu adalah satu langkah yang amat berani. Dan kita mendapat sokongan sebenarnya daripada industri. Termasuk tahun pertama kita dapat pesawat daripada Bombardier ni, Embraer daripada Brazil, dia terbangkan terus ke Subang. Itu memberikan galakan. Itu masa COVID lagi tu. Belum buka sepenuhnya ya. Ya, belum buka sepenuhnya. Kena pakai mask lagi. Ya. Jadi itu bukan saja memberikan galakan kepada kita, tapi juga menyuntik keyakinan antarabangsa bahawa airshow ni memang boleh menarik minat dalam arena ni. Jadi selepas itu kita, dan tahun pertama saya kira itu adalah satu kejayaan walaupun dalam keadaan PKP terhad itu. Selepas itu bila kita anjurkan pada tahun berikutnya, tahun lalu sudah mendapat sambutan yang amat baik. Alhamdulillah. Dan dari segi bilangan pesawat statik yang dipamerkan, dari segi saiz pameran, Dewan Pemameran, memang kita menggunakan sepenuhnya ruang yang ada di situ walaupun terhad. Dan itu merupakan satu kejayaan menarik perhatian orang ramai dan juga khususnya pemain-pemain dalam industri aero angkasa. Jadi untuk tahun ini bagi kita, kerja kita agak mudah sedikit. Dan saya dapat maklumat terkini, syarikat dah ada satu syarikat yang akan menghantar 3 private jetnya. Dan macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Kali pertama kita dapat satu syarikat hantar tiga. Untuk pameran statik mereka. Ya. Dan satu lagi syarikat kedua dah janji hantar satu. Bukan replika ni, real pesawat. Ya, betul. Boleh naik untuk melihat sendiri. Dan kita sedang menunggu satu lagi, juga pemain yang antara yang terbesar dalam dunia untuk menghantar pesawat mereka. Jadi kalau lebih banyak syarikat menghantar private jet mereka, jadi itu menunjukkan mereka memberikan pengiktirafan kepada SAS kita ini. Ini walaupun masih muda, baru berusia 3 tahun atau ya? Ya, sebab dalam rantau ini tak ada pameran seperti itu. Okay. Itu pada business jet, sebab kita menumpukan general aviation untuk generation dengan business aviation. Jadi dua jenis. Yang kita lihat yang biasa yang kita naik, yang penerbangan commercial, yang berjadual itu adalah commercial. Itu ada civil aviation, penerbangan awam, memang untuk orang awam. Tapi private jet untuk lebih pada syarikat ataupun individu yang mampu untuk membeli pesawat untuk kegunaan mereka. Ya, tapi ramai mungkin terlepas pandang, Datuk Teng. Kerana industri ini dia banyak sektor. Dia punya ekosistemnya begitu luas. Jadi bukan hanya kita lihat pesawat yang sudah siap sebegini, tetapi mungkin dari sudut pembuatan komposit, syarikat yang membuat peralatan-peralatan radar, yang menawarkan sistem-sistem aviation di dalam setiap pesawat, yang melakukan pembaikan dan juga MRO misalnya. Jadi adakah pemain-pemain ini sudah sedar, sudah maklum bahawa Selangor menawarkan semua ekosistem ini di Subang Skypark, dan akhirnya Selangor Aviation Show ataupun pameran udara Selangor ini sebagai satu catalyst untuk mereka datang, berkenalan dan meletakkan produk dan perkhidmatan mereka. Pandangan Datuk? Ya, memang SAS ini dia merupakan platform untuk pemain-pemain dalam industri ini, untuk pelbagai aktiviti mereka. Yang pertamanya memperkenalkan inovasi yang terkini mereka, memperkenalkan produk mereka yang terkini, dan juga menjalin hubungan mereka dengan pemain yang lain. Dan juga pada masa yang sama juga kita menghubungkan pemain-pemain dalam rantai yang bekalan ini. Jadi mereka tahu yang SME ini dia dapat lihat di sini untuk dia pamerkan produk-produk mereka yang dapat mereka hubungkan dengan pemain yang besar. Jadi pemain besar perlukan juga yang pembekal ini. Jadi kita mendirikan platform ini supaya bekalan rantai ini dapat dibina dengan lebih sempurna lagi. Berarti kita membantu membina ekosistemnya. Dan kalau nak lihat ekosistemnya, memang besar ekosistemnya. Ini kita lihat kepada rekaan dia, reka bentuknya, desainnya, avioniknya, iaitu sistem komputernya, kemudian dari segi kompositnya, pelbagai, termasuk latihan.
latihan untuk melatih juruteknik, untuk melatih jurutera, dan semua ini melibatkan satu ekosistem yang begitu besar yang di mana kita sebenarnya melibatkan kebanyakan daripada itu. Jadi apa yang kita perlukan adalah kita memerlukan pelaburan yang lebih besar daripada negara lain yang lebih maju supaya kita akan mempertingkatkan lagi, menaik taraf lagi ekosistem kita. Apakah impak pameran yang sebelum ini pada 2001 dan 2002 dan berapa nilai transaksi perniagaan yang dimeterai ketika itu, dan adakah tahun ini Datuk merasakan ia akan lebih besar transaksi dan juga MOU akan dimeterai? Tahun lepas kita mencatat satu rekod yang amat membanggakan, iaitu 1.65 bilion. Dalam ringgit. begitu saja pun dah 1.6 bilion. Ya. Tapi kita menjangkakan itu mungkin satu keadaan mungkin luar biasa sebab ada beberapa transaksi yang di luar jangkaan kita. Jadi bagi tahun ini kita mungkin lebih konservatif sedikit. Kita lihat pada keadaan biasa, kalau berkembang daripada tahun pertama tu 500 juta, kita melihatkan di antara 500 juta hingga 1 bilion ini. Tapi kalau dia melebihi 1 bilion, berarti kita memang telah pun mencatatkan satu kedudukan yang membanggakan. Itu saya rasa adalah satu jangkaan yang agak pragmatik. Dan sementara itu, yang penting adalah kita telah pun meletakkan diri sebagai satu platform yang utama dalam rantau ini. Tidak ada negara lain yang pernah lihat dalam bidang ini. Mungkin mereka tidak ada ekosistem seperti yang kita ada. Dan juga mungkin kos mereka, kos operasi adalah jauh lebih tinggi daripada kita. Dan kita harus mengambil kesempatan ini. Di mana yang lebih maju sedikit daripada kita itu, mereka ada masalah kos operasi yang terlalu tinggi. Sementara itu, yang di belakang kita itu, jangan kita... Terlalu jauh pula. Jangan kita benarkan dia kejar kita. Lebih baik kita sebelum dia... Jangan kasih rapat lagi. Sebelum dia mengendari potensi ini, lebih baik kita berlari. Betul. Okey, Datuk. Apa insentif Kerajaan Negeri Selangor dan perancangan Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadikan aero angkasa sebagai sumber kekayaan baru dan juga sektor pertumbuhan kekayaan baru negeri Selangor? Kerana sektor ini menjadi lebih kompetitif, bukan hanya Malaysia saja ingin menarik pelabur-pelabur berkualiti tinggi dalam industri ini, tetapi Datuk katakan Seletar, dan kita tahu juga rantau seperti di Timur Tengah ada Dubai, ada Qatar dan sebagainya. Tetapi kelebihan Selangor dalam hal ini di mana perancangannya? Sebenarnya kita amat bergantung kepada Kerajaan Persekutuan untuk memberikan insentif sebab kita tidak ada kemampuan kewangan untuk memberi insentif kewangan yang terlalu tinggi. Kita pun tidak memungut cukai pendapatan. Jadi tak dapatlah kita nak bagi tanah bolehlah tanah pengecualian cukai itu kita tak bagi. Tapi kalau mengikut rancangan Selangor pertama yang telah pun diumumkan, kita menyediakan insentif dalam bentuk pembayaran premium yang tertangguh. Yang bertangguh. Berarti dia boleh bincanglah tu iaitu umpamanya biasanya untuk nak bangunkan kawasan untuk industri ini, mereka perlu tukar zon daripada kegunaan tanah daripada pertanian kepada industri. Jadi dia kena bayar premium. Betul. Jadi premium itu adalah satu jumlah yang agak besar. Khususnya bila kita melibatkan tanah yang luas untuk aero angkasa ini. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita pihak Kerajaan Negeri Selangor menyediakan satu skim pembayaran yang berjadual. Berarti mereka hanya membayar premium apabila mereka menjual ataupun mengikut fasa pembangunan. Jadi dengan cara itu dia akan meringankan beban kepada pemaju-pemaju. Dan dengan itu kita dapat menggerakkan mereka supaya datang menggunakan peluang, menggunakan insentif yang kita sediakan dalam masa yang terdekat. Dan kita sebenarnya keseluruhannya ada 5 insentif yang telah pun kita tawarkan. Jadi nampaknya ini sejak pameran SAS pertama lagi. Ini baru. Ini baru. Mulai tahun ini. Kita rancangan sebenarnya pihak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah pun meluluskan insentif ini pada tahun ini. Dan ada pemaju dalam pembangunan tapak industri telah pun memperolehi kemudahan ini. Dan sekarang kita sedang menunggu pihak pemaju untuk pembangunan tapak industri ataupun taman industri aerospace di sekitar Subang. Di sekitar
ini adalah sekitar ada dua sebenarnya. Okey. Satu pembangunan sebab di Selangor kita mempunyai 2 lapangan terbang antarabangsa. Ya. Ya, jadi Betul. Di Sepang dan juga Subang. Ya. Jadi kedua-duanya ekosistem dia berlainan sedikit. Semua penerbangan awam mungkin lebih daripada 90% adalah Di berlaku Sepang. di Sepang. Ya. Jadi hanya untuk yang Private pesawat jet, kecil, kecil, yang ATR berlaku di Subang. semua, ya. Jadi apa yang kita nak lakukan adalah kita nak membina satu pusat yang dinamakan sebagai Selangor International Aeropark yang berada bersebelahan dengan KLIA. Jadi dia akan merupakan satu pusat yang merangkumi pelbagai aktiviti dalam aeroangkasa, termasuk MRO, termasuk latihan, termasuk Catering dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ya. Kita letak latihan, kita nak letakkan institusi latihan untuk semua perkhidmatan yang diperlukan oleh aeroangkasa ini dalam satu tapak yang kira-kira dalam 2,000 ekar. Jadi itu projek yang amat besar. Kemudian di Subang dia itu kita bergantung kepada Subang Regeneration Project yang akan dilakukan oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Tapi kita akan memberikan fasilitasi dari segi permohonan untuk KM, permohonan untuk pelan bangunan dan juga dari segi perancangan trafik di kawasan tersebut kerana sekarang pun dah sesak selalu. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Tentang Subang itu, apa perancangan Kerajaan Negeri Selangor dan pelaburan besar daripada Kerajaan Pusat untuk memastikan perancangan kerajaan untuk menjadikan Subang Sky Park itu satu hub yang benar-benar berdaya saing. Selain daripada itu, ia mampu memberikan nilai tambah dari pelaburan aeroangkasa. Sebenarnya untuk nak membangunkan lapangan terbang Subang ini, kita tidak dapat bergantung kepada pihak kerajaan. Jadi sekarang ini juga ada satu pihak, ada satu syarikat swasta yang telah pun menjalankan operasi untuk Skypark. Jadi adalah bagi saya ini harus dijadikan sebagai satu projek usaha antara pihak swasta dengan awam. Sebab kalau pihak swasta sudi untuk mengeluarkan modal, mereka melihat ada potensi dan mereka lebih peka kepada keperluan perniagaan, lebih baik kita biarkan pihak swasta yang mengepalai perkara ini dan kita memberi sokongan. Jadi sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan negeri adalah kita, seperti yang saya sebutkan, kita berikan fasilitasi, mempercepatkan proses permohonan. Dan sementara itu di pihak kerajaan negeri kita ada pihak berkuasa tempatan yang memberi kepakaran dalam membuat perancangan pembangunan tanah, di mana bagaimana kita alihkan trafik, berapa keluasan jalan yang diperlukan dan sebagainya. Itu kita akan memberikan bantuan kepakaran supaya memastikan apabila siapnya projek pembaharuan lapangan terbang Subang ini, ia buat dalam keadaan yang teratur. Dan juga memberi taraf antarabangsa. Datuk, kita tahu ekonomi global ni masih merangkak lagi untuk pulih dalam fasa recovery, recovery phase. Tetapi dari pemerhatian Datuk, adakah SAS 2023 ini akan menjadi pemangkin pulihnya industri aeroangkasa khususnya di Malaysia ini? Ya, sudah tentu itu adalah harapan kita. Sebab itu kita nak isikan program ini dengan berbagai aktiviti yang dapat menarik perhatian. Antaranya kita ada Edu Open Day, iaitu kita juga dalam kali ini kita akan mengadakan sesi temuduga untuk mereka yang berminat untuk memasuki industri ini. Itu kita akan buat. Kemudian kita ada program yang baru seperti kita sediakan sangkah untuk drone. Drone cage, industri baru di mana kita boleh mengadakan penerbangan drone. Ya, aktiviti drone. Berlumba lah. Ya. Ada dua jenis permainan yang kita rancang ni. Satu ni adalah perlumbaan atau drone race. Perlumbaan itu bergantung siapa yang cepat. Dia ada kamera ni, ada sensornya. Dia memang berlumba. Satunya adalah kita panggilnya drone soccer. Jadi main dia bola dengan macam drone. bola. Jadi ada peminat-peminatnya. Jadi kalau kita dapat membawa aktiviti ini, lebih ramai yang memahaminya
lebih ramai yang mengetahuinya, sudah tentu dia akan membantu. Sebab drone akan menjadi salah satu elemen dalam aero angkasa yang begitu penting. Sekarang dah kita ceritakan tentang penghantaran barangan melalui drone. Taksi besok ada drone. Air taxi dan sebagainya. Jadi dan saya sendiri telah pun menyertai e-base, iaitu satu promosi ataupun expo penerbangan private jet di Eropah, di Geneva pada tahun lepas, dan saya melihat dengan mata sendiri ramai syarikat di Eropah telah pun dalam proses untuk membuat drone, commercial atau drone, air taxi. Air taxi yang berbagai bentuk, berbagai design, begitu inovatif. Jadi masa untuk kita menggunakan drone untuk tujuan jadikan air taxi tidak jauh. Tak lama lagi. Kalau tak lama lagi. Setahun dua ni saya percaya. Cuma sekarang kalau di Malaysia seperti negara-negara lain, kita dalam proses juga untuk menetapkan peraturan. Sebab regulasinya regulasinya perlu. Accident ke payah. Pengurusan itu memang penting. Jadi itu antaranya. Dan juga tahun ini juga kita nak pastikan lebih banyak lagi pesawat jet ini ataupun pesawat business jet yang statik ni kita dapat tambahkan bilangan. Tapi dah kita mulakan berita yang baik. Satu syarikat dah 3 dah 3, satu dah 4. Dan bukan senang. Tahun lepas kita dapat satu yang khusus diterbangkan masuk, dan kita bergantung kepada pesawat milikan tempatan untuk masuk. Tapi ini daripada syarikat itu sendiri. Dah 4 dapat dah. Sebelum ini kita dapat ada masa lagi ni sebelum September kan? Memang saya lihat ada harapan lagi. Kita akan dapat mempamerkan bilangan pesawat peribadi yang cukup banyak. Datuk, dari sudut pemerhatian Datuk, pemilikan pesawat peribadi khususnya di Malaysia dan juga rantau Asia, adakah ia memang satu industri yang berpotensi besar? Memang dia adalah satu potensi, ada bidang perniagaan yang berpotensi besar sebab khususnya selepas COVID. Semua orang nak terbang ni, nak cepat sampai nak buat meeting cepat dan keselamatan. Bayangkan sekarang pesawat A380 dia membawa beratus orang. Jadi sudah tentu dia menimbulkan kerisauan. Bila ada orang batuk saja kita risau dah. Jadi untuk peniaga usaha ni mereka mampu, maka mereka melihat kepada kemungkinan untuk membeli private ataupun menyewa menyewa. Dan di Subang sendiri bukan saja kita ada perkhidmatan MRO dan perkhidmatan yang lain, tapi juga kita ada perkhidmatan penyewaan. Bagi mereka yang mampu, silakan. Kalau belum mampu nak beli, boleh sewa. Itulah millionaire ke billionaire boleh terus ke Subang Jadi itulah memang satu potensi besar tu. Potensi besar, dan kita melihat Singapura sudah menjadi pusat kewangan di rantau ini, dan dia akan mengekalkan kedudukan ini untuk jangka masa mungkin lebih daripada 20 tahun. Jadi sementara itu, dalam keadaan itu sudah tentu ramai yang akan datang ke Singapura untuk berperniagaan dengan menaik pesawat peribadi. Jadi di situ, tapi datanglah Subang dulu kan. Dia di situ dia nak buat maintenance, nak buat repair tu mahal. Nak letak ini parking dia macam juga letak kereta ni parking mahal. Murah, Jadi kemungkinan besar kalau kita buat publicity dengan baik, mereka akan turunkan bosnya di situ dan terbang pusing di Subang. Tak sehingga jauh di sini pun, setengah jam sampai. Sehingga di sini buat repair, buat maintenance, boleh stay ke hotel dan Subang. kru dia stay. Jadi itulah yang perniagaan yang ada potensi untuk ekosistemnya hampir lengkap di Subang. Okey, bagi orang ramai apa boleh dapat di SIS 2023 tu? Orang ramai, orang macam saya ni, tak terlibat dengan industri ni. Nak tahu juga kan. Boleh ke masuk ke, boleh ke naik joyride tu ke? Kita akan membuka pada hari ketiga. Ada juga untuk public Untuk public seperti tahun lepas, seperti tahun-tahun sebelum ni. Tahun lepas kita menambah dengan aktiviti, iaitu kita menyediakan penerbangan untuk orang ramai, tapi kena bayarlah. Sama ada naik helikopter ataupun naik pesawat kecil, dan begitu menarik tahun lepas. Pusing atas turun. Jadi kalau biasanya dalam 20 minit. Jadi dapat merasai dengan sendiri pesawat kecil yang boleh dijadikan sebagai pesawat untuk rekreasi atau sukan atau naik helikopter. Jadi itu adalah satu pendedahan yang baik untuk kita mendapat pengetahuan yang baru dan pengalaman yang baru. Dan juga untuk budak-budak sekolah,
dia akan juga menimbulkan minat mereka untuk menyertainya. Jadi dia melihat, ramai saya jumpa ibu bapa yang bawa anak, kata tak pernah anak dia tengok pesawat, helikopter dan sebagainya. Dan bila dia dapat mentornya, merasa it's real. Jadi dia akan memberikan inspirasi. Jadi bagi saya ada penting, khususnya kanak-kanak yang penuh dengan imajinasi. Betul. Bila dia dapat melihat sendiri, mungkin dia akan mencetuskan minat mereka. Dan sudah tentu kalau ramai berminat, sudah tentu dia akan menjadikannya sebagai kerjaya mereka atau kerjaya mereka pada masa depan yang ada berkaitan dengan tahun ni berapa ramai Datuk expect untuk hadir? Tahun lepas kita ada 10,000. Itu pun kita 10,000 dalam setiga hari tu Ya, itu pun kita hadkan supaya boleh masuk semua. Ya. Saya rasa masa tu masih ada COVID tu. Tengah hari tu kita dah hantar notis, kita tak terima lagi. Jangan datang. Jadi tahun ini kita cuba tambah sikit sebab kita ada masalah dari segi kekangan ruang yang ada. Nah, parking pun jauh. Itu Kerana ada shuttle tu daripada parking. Ada shuttle, ada kita sediakan. Tahun lepas pun kita sediakan. Dan sebab dia adalah dalam attraction, tak ada action. Betul. Jadi bila ada ini memang dia menarik minat. Jadi menjadi satu tarikan. Kalau tahun lepas 10,000, tahun ni senang-senang 15,000 tu. Saya cuma risau kita tak mampu menampungnya. Kena siap siagalah sekretariat SAS 2023. Mungkin makan minum tu kena banyak kafe-kafe. Makan minum senang. Mungkin kita kena sediakan lebih banyak helikopter dan juga pesawat untuk membawa mereka. Joyride. Sebab joyride tu menarik. Menjadi sambutan ya. Okey. Adakah Datuk melihat ini sebagai satu potensi yang Selangor akan lakukan akan datang juga? Saya rasa kalau berbanding dengan negeri-negeri lain di Selangor ini, tidak ada negeri yang mampu untuk membangun dan menganjurkan bidang ini. Sebab kita ada kelebihan Subang, lapangan terbang Subang. Dan untuk rantau ini, seperti yang saya sebutkan tadi, yang maju daripada kita tak jauh maju, tapi dia menghadapi cabaran kos yang tinggi. Yang belum sampai taraf kita, jangan kita tunggu mereka mengejar kita. Lebih baik sebelum kita menyedari potensi ini, kita jauhkan lagi jurang antara kita dengan mereka. Jadi saya rasa itu adalah harapan kita supaya kita mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan ini, mempertingkatkan lagi taraf lapangan antarabangsa Subang sebagai hub penerbangan dan juga penerbangan perniagaan. Bisnes. Saya bayangkan Datuk dalam masa 5 tahun akan datang, Subang ataupun Selangor Aviation Show ini akan setaraf Singapore Aviation Show. Singapore A Show. Tapi dia sebenarnya berbeza. Sebab tak apa, tapi dia punya skill. Ya, skill mungkin. Sebab dan pemain-pemain industri yang masuk Singapore Air Show dia adalah lebih pada commercial aviation, perniagaan awam, penerbangan awam. Kita pada perniagaan penerbangan dan juga penerbangan perniagaan. Yang itu Selangor akan menjadi pioneernya. Akan jadi orang kata pun penganjur yang terunggul di rantau Asia Pasifik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, Esko Industri dan juga Perdagangan Negeri Selangor, bercerita tentang pameran udara Selangor ataupun Selangor Aviation Show SAS 2023. Jadi tunggu pada September akan datang penganjuran ini dan banyak maklumat-maklumat akan diwawarkan oleh pihak penganjur dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Berpusu-pusulah ke Subang Airport ataupun Subang Sky Park. Itulah lokasi untuk Selangor Aviation Show setiap tahun. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.